أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك الحمد لله لا شريك له لا إله المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من مشرك. أما بعد الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat Allah menghidupkan kita di dunia ini, sekaligus nikmat Allah memilih kita menjadi orang yang beriman kepadanya, dan dengan keimanan tersebut Allah memberikan kemudahan untuk kita taat kepadanya. Ini merupakan satu nikmat, ya tuan-tuan dan puan. Ya, bukan mudah untuk melakukan ketaatan. Oleh demikian, marilah kita mensyukuri, ya, dan terus mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, ya, yang telah kita peroleh ini, dan menjaganya sehinggalah ke noktah terakhir daripada kehidupan kita. Ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, tema apa namanya, tahun baru ma'al hijrah, adapun tahun baru hijrah 1444 hijrah, tahun ini keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran, keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Di sini ditekankan, wujudnya sebuah keluarga yang dibina oleh setiap pasangan. Setiap pasangan itu membina keluarga, yang mana keluarga inilah yang menjadi elemen tumbuhnya kebahagiaan, kemakmuran dalam sebuah institusi keluarga, dalam sebuah masyarakat. Sebelum kita pergi ke negara, belum lagi makmur negara ni, makmur dulu institusi keluarga kita, anak beranak, isteri, suami. Oh, tutup bagus. Oh, bagus. Jadi itu yang paling pertama sekali ni, ini asas. Dan sebelum tumbuhnya keluarga ni, suami isteri ni, perlu tumbuh peribadi yang soleh. Pribadi yang soleh maksudnya yang beriman kepada Allah, yang patuh taat kepada Allah SWT, melakukan ibadah kepada Allah SWT, menjauhkan segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan, sehingga dua orang calon suami isteri ini ditemukan oleh Allah SWT, barulah akan tumbuh pasangan suami isteri yang saling mencintai, bukan hanya saling mencintai, tetapi juga mawaddah warahmah, dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan saling memberikan penumpuan terhadap pasangan masing-masing, sehingga melahirkan zuriat yang soleh ataupun solehah. Jadi tidak mungkin terus negara ni melahirkan satu apa istilah kita, keluarga Malaysia yang besar yang boleh memaukan negara Malaysia ni, tidak. Tetapi dia usaha daripada setiap individu, dan individu ni
terbentuknya satu keluarga bila berlaku perkahwinan. Bila berlaku perkahwinan wujudlah keluarga. Dalam kampung baru ini ada keluarga-keluarga yang soleh, yang menginginkan kebaikan dunia akhirat, sehingga mereka ni membina dan mendidik anak-anak ni berdasarkan kepada acuan Islam, berdasarkan kepada syariat Islam, mementingkan bagaimana mereka ni menyuruh anak-anak mereka ni menjaga solat. Ini penting sekali ni. Tidak ada artinya sebuah negara katakan maju, hebat, bangunannya tinggi-tinggi, mewah, pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi masyarakat yang hidup dalamnya hancur, berantakan. Tidak tahu seorang lagi pergi ke mana ke hulu, seorang lagi pergi ke hilir, tak jelas. Jadi macam mana nak menghidupkan keluarga yang soleh, masyarakat yang aman, masyarakat yang jujur, saling mempercayai. Itu. Dan insya-Allah pada 29 Julai nanti, iaitu kebetulan malam tersebut adalah malam perpindahan tahun. Itu tahun Hijrah 144 ataupun 1444 daripada 1443. Nah itu maksudnya tahun Hijrah baru. Jadi petang tu jugalah kebiasaannya di masjid-masjid, di surau-surau baca doa akhir tahun dan juga awal tahun lah. Jadi kita menjadi syikirin insya-Allah menganjurkan forum perdana Ma'al Hijrah dengan tajuk dan tema peningkat kebangsaan lah, keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Saya juga angkat tajuk ini dalam pembahasan hadis-hadis pada malam ini juga insya-Allah. Jadi kita tengok bahawa kerajaan juga menumpukan kepada tumbuhnya keluarga yang harmoni. Kalau dulu mungkin orang tak kisah, orang nak pergi ke mana-mana terserahlah, tak ada hala tuju, tak ada hala tuju ni. Tetapi sekarang ni orang ataupun kita melihat bahawa manusia ni sebenarnya bila dia hilang hala tuju ni, dia akan menemukan suatu kehancuran. Mereka akan menemukan kehancuran, tidak menemukan kebahagiaan. Oleh demikian maka kita melihat bahawa ada statistik yang dicatat oleh pihak jabatan, bukan jabatan agama tetapi JAKIM sebenarnya, jabatan JAKIM ni, statistik perkahwinan di seluruh negara pada tahun 2008, lama dah, yang terbaru mungkin bertambah lagi lah, mencatatkan 130,314 bilangan pasangan yang berkahwin. Ramai. Lebih ramai lagi daripada itulah kalau dah sampai 2022 ni. Manakala yang bercerai membabitkan 22,289 kes. Berapa peratus tu tinggi, tinggi peratusan perceraiannya. 130,000 lebih, yang bercerai ni 22,000. Kalkulatlah sendiri. Banyak tu. Oleh itu kes perceraian dikatakan semakin meningkat setiap 15 minit. Setiap 15 minit ni itu puratas seluruh Malaysia lah, yang ada yang bercerai. Kahwin siang hari, ada yang bercerai malam, ada yang bercerai petang. Tengok Jadi menggerunkan kita. Ini berdasarkan statistik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang menunjukkan peningkatan perceraian sahabat tahun, dan ia mencetuskan kepincangan mengenai keharmonian rumah tangga, terutama di kalangan muda. Saya ada kawan dulu di jabatan Mahkamah Syariah, dia dah pindah lah, Ustaz Wahabi Isnin, Wahabi Isnin, kawan sama belajar di Mesir dulu. Dia menjadi qadi ataupun bukan qadi, jadi hakim lah, hakim mahkamah. Jadi mengikut cerita dia memang menakutkan, dia kata Sarawak ni di antara negeri yang mencatatkan perceraian yang tinggi. Sarawak ni lumayan. Jadi yang menyebabkan perceraian ni sangat sepele, ialah orang kahwin muda-muda
umurnya 19, 20, yalah kira muda lah. Tetapi ada yang kahwin 19, 20 matang. Mak bapak kita dulu kahwin muda. Mak saya 17 ke 16 dia kahwin. Sampai bercerai apa istilah kita, orang ni tak bercerai, maksudnya meninggal suaminya, mak masih ada lah. Begitu kokohnya rumah tangga ni. Begitu kokohnya rumah tangga. Jadi maksudnya mereka ni dikahwinkan dalam keadaan mereka ni matang. Matang bertindak, matang berfikir. Tapi sekarang anak-anak muda yang kahwin ini, mereka kahwin ni kadang-kadang berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan kecantikan, berdasarkan kepada trend semasa ni. Orang cantik ni, yang nak macam ni, dari segi pendapatan, gajinya sekian banyak, kenderaan yang dinaiki ni sekian. Jadi itu menjadi taruhan, itu menjadi ukuran kepada kebahagiaan. Tetapi akhirnya tidak. Banyak yang bercerai. Sebab itu saya katakan bahawa pasangan-pasangan muda ini bercerai benda yang sepele disebabkan oleh main handphone. Ni kau tok, dah tengah hari tok belum masak lagi. Yalah aku bagi ada nangga FB tu. Kata bini bagi nangga FB tu. Ya tidak tahu banyak gila nak minta aku nak ya tak bagi SP tu. Jadi apa? Jadi chef rupanya. Jadi chef akhirnya sibuk melayan permintaan ni. Kawan-kawan dalam FB-nya. Akhirnya masaknya lambat. Akhirnya dicerai. Kalau kena cerai je kita. Akhirnya bercerai. Mula-mula tu mungkin dia tak serius. Kata, apa ni berapa kali dah? Kena tu aja cara. Ni kau tu. Bila aku datang balik kerja, belum lagi masak nasi. Lauk pun belum ada. Akhirnya bercerai. Disebabkan oleh nasi masak. Bukan tidak pandai masak. Pandai masak. Tetapi tidak menunaikan tanggungjawab pada masanya. Itu ada lagi yang lain-lain. Banyak lagi kita tengok sangat sepele. Tidak sepatutnya dia mengungkapkan ucapan cerai ketika ini berlaku. Sepatutnya berbincang apalagi saling apa istilah kita betul ansur sepatutnya. Dan banyak juga kes-kes perceraian ini sebab oleh nafkah. Rupa-rupanya nafkah ini memang dalam Islam ni sebut. Dalam hadis yang kita akan baca ni memang Allah sebut dalam Al-Quran dan Rasulullah sebut dalam beberapa hadis tentang hakikat bahawa kehidupan keluarga itu bukan dibumbui dengan cinta semata-mata ataupun dikenyangkan dengan cinta semata-mata ataupun seksual, tidak. Itu di antaranya bumbu makanan. Kalau kita nak makan ni dia kena ada masin, ada manis, ada masam sikit, itu kena adalah rencah-rencah, bukan rencah peristiwa, tetapi menunya itu dalam kehidupan berumah tangga ni dia ada tip-tipsnya, ada tip-tipnya dalam memberikan layanan kepada pasangan masing-masing. Di antaranya adalah maksudnya suami ini menjadi tonggak kepada berdirinya sebuah rumah tangga yang harmoni ini. Di samping ialah asasnya memang adalah agama, tak boleh ditolak sekali ni. Asas itu adalah agama. Kalau tak ada agama tu memang kita tengok keluarga tu bagus, tetapi akhiratnya hancur. Memang kita tak nampak, tetapi akan hancur nanti akhirat. Sebab dia tidak mementingkan agama. Ada di barat di mana kehidupan ahli keluarga ni memang mereka maju ni sampai tua, mereka ni masih kekal lagi, tak bercerai. Tetapi akhirat mereka tak tahu ke mana, sebab mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Yang kita nak di sini adalah mereka ni dari segi agamanya memang mereka ni sangat ambil perhatian. Maksudnya itu adalah nyawa mereka. Dari segi kehidupan dunia pun ambil perhatian. Sebab macam mana nak bahagia di akhirat kalau dunia mereka pun maksudnya sengsara. Sebab itu Allah mengajar kita ni satu doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lindungilah kami dari api neraka. Kebaikan dunia itu adalah kebahagiaan, di antaranya kebahagiaan keluarga, kebahagiaan hidup, ada tempat tinggal, ada pakaian.
tidak merempat, tidak menyusahkan orang, tidak menyakiti orang, tidak disakiti oleh orang. Itu kebahagiaan dunia. Dan kebahagiaan dunia itu sudah tentulah kemuncak kebahagiaannya adalah ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa ini tidak akan dapat dipenuhi melainkan agama, melainkan Islam. Dan juga kembali kepada keluarga juga. Yalah, orang kata kau bujang ni, aku pun bahagia. Sebenarnya Islam tidak menyuruh membujang. Islam bukanlah agama bujang. Kita kena faham. Islam bukanlah agama bujang. Kami ni agama bujang. Kalau orang nak yang bujang-bujang itu boleh pergi ke tempat kami ni. Tidak. Islam melarang hidup membujang kalau bukan ada uzur syar'i. Uzur syar'i maksudnya ada faktor-faktor syar'i yang menyebabkan dia tak boleh kahwin. Maksudnya dari segi nafsunya tidak ada, alat kelaminnya memang dia tak berfungsi contohnya. Kalau dia kahwin tak menyebabkan seksanya pasangannya. Disebut dalam fiqh. Begitu sekali. Jadi kebahagiaan di samping dia ada iman, di samping dia taat kepada Allah, macam mana nak mendapat ketenangan juga, iaitu keluarga. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran ni, kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, agar kamu ni liyaskunu ilaiha, agar kamu ni tenang kepada pasangan masing-masing, tenang. Sebab kita ni dicipta oleh Allah dengan nafsu, bukan kita macam malaikat. Haiwan pun kita tengok dia cari pasangan dia. Haiwan, kucing. Sebab itu yang pelihara kucing ni kena tahu, jangan sekadar pelihara kucing. Tapi tak tahu dia punya kemuyulan. Kemuyulan maksudnya kecenderungan kucing ni. Ada masanya dia nak berkahwin, istilah saya berkahwin mencari pasangannya, itu kena dilepas. Cari ataupun letak di satu tempat yang besar, biarlah dia menyalurkan keinginannya. Yang jantannya, betina pun ada nafsu. Yang jantan pun ada nafsunya. Bagi peluang mereka ni, jangan diletak sepisah ni. Ini jantan, ini betina dalam sangka masing-masing ni. Sehingga dia bunyi itu, wow. Itu petandanya dia nak cari pasangnya. Itu hewan. Jangan kita gelak. Hewan Allah cipta, sehingga kan untuk apa? Untuk membiak supaya populasi hewan ini terus ada, terus wujud. Bukankah ada hewan-hewan yang sudah pupus sekarang ini tak ada lagi? Ada. Jadi Allah menciptakan sunatullah itu, sistem Allah ni, bahawa makhluk ini akan hidup dengan cara berkahwin. Cara berkahwin. Di samping menyalurkan keinginan yang ada dalam diri mereka. Di situlah kebahagiaan. Kucing ataupun haiwan-haiwan yang lain tu dia bahagia dia. Dia melakukan percampuran macam tu. Kita pun bahagia. Kita pun sama. Cuma kita ada akal. Ada taklif. Ada bebanan kita ni, dosa dan pahala. Kucing ataupun haiwan-haiwan tidak ada. Jadi untuk bahagia ni Islam tidak menyuruh kita ni membujang kalau kita mampu ni. Baik itu Rasulullah menyebut, ya ma'syarasy syabab min istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu ahsanu lil faraj wa aghaddu lil basar. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam atau kama qala. Ini hadis Rasulullah ni. Dia kata man istata'a minkum al-ba'ah, ya ma'syarasy syabab, wahai golongan pemuda. Dia kata bukan golongan yang wahai golongan tua, kahwinlah kamu. Tua tak payah, dah kahwin sudah. Sudah kahwin, dah ada cucu, anak cucu. Ini golongan-golongan muda yang akan kahwin. Yang mana naluri nafsu mereka ni memang dia semakin gelora sebenarnya. Dalam keadaan waktu remaja, menginjak remaja, lebih meningkat kepada dewasa. Kalau dia biar macam itu, dia akan rosak. Berlaku perzinahan, na'udzubillah min zalik. Berlaku perzinahan. Sebab itu Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hai orang beriman, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya dia adalah seburuk-buruk jalan. Sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Kan orang yang berzina dia akan melahirkan zuriat yang tidak tahu ke mana mak bapaknya. Bapaknya mana bapaknya? Anaknya ada ni, maknya ada. Rosak masyarakat. Tatanan masyarakat rosak. Jadi dengan adanya keluarga ni, dia atur balik, dia susun elok-elok. Ada kecenderungan nak melakukan, nak
melakukan percampuran ni, maka diberikan apa istilah kita, jalan oleh Allah SWT, falatazawwaj, berkahwinlah. Siapa yang mampu dari segi apa? Dari segi hartanya, ada belanjanya, kemampuan dari segi fizikalnya, fizikal lah, dari segi apa? Alat kelaminnya, apa lagi, kekuatan fizikalnya, kekuatan duitnya ada, kekuatannya untuk menyewa rumah, membeli rumah, mengadakan rumah, fasiliti dan sebagainya, menyediakan pakaian, ubat-ubatan dan sebagainya. Fali tazawwaj, maka kawinlah. Ini macam perintah ni, maka kawinlah. Sesungguhnya dia lebih baik untuk kemaluan. Kalau tidak, maka dia akan berzina. Baghaddul basar, baik untuk menunduk pandangan ni. Tengoklah isteri kamu puas-puas. Tengok yang lain-lain. Tengoklah isteri. Bukan sudah ada di depan kamu ni, itu dapat pahala tengok. Tengok yang lain tu dapat dosa. Fa illam stati', jika dia tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Berpuasa itu di antaranya tip-tip untuk mengendurkan nafsu ni. Bila orang berpuasa ni memang dia badan kita jadi lemah, kurang bertenaga, lesu, jadi nafsu pun dia kurang. Itu ialah sejauh mana orang mampu nak terus berpuasa. Kalau yang ada duit tu kahwinlah. Tengok masa dia tidak menjadi ukuran umurnya. Mungkin ada yang kahwin 20, ada yang 22, ada 25, ikut kesiapan dia untuk mendiri rumah tangga. Tetapi asas untuk mendiri rumah tangga ni memang mesti ada bekalan agama dia, ilmu agama dia. Jangan tidak ada. Kalau tidak, memang dia akan, walaupun dia seorang akademik, seorang yang cerdik, tidak ada asas agama, memang dia akan mudah mengucapkan kalimah cerai. Mudah. Dia tidak tahu tanggungjawabnya. Bila dia jadi suami ni, apa tanggungjawabnya? Oh, ini dia, kena menjaga ahli keluarganya, isterinya, memberikan nafkah kepadanya. Nah, ini disebut dalam hadisnya, disebut dalam hadisnya, disebut dalam hadis. Itu kita tengok baca hadisnya. Rasulullah menyebut dalam satu hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ini orang yang lelaki tak kurang mendengar lah, ataupun mereka mungkin tidak tahu, mungkin terlepas pandang, ataupun mendengar tetapi tidak sensitif. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ni, satu dinar ni, satu duit ni, bila duit lah, ini dinar zaman Rasulullah ni, dinar dan dirham. Dinar ni sebenarnya wang emas. Kalau kita ringgit lah, kalau Amerika dolar, Eropah euro, apa lagi? Kalau Pakistan rupi, kalau Indonesia rupiah. Nah itu sebut satu dinar yang engkau belanjakan untuk jihad di jalan Allah. Itu satu. Satu dinar yang engkau gunakan belanja untuk mendekatkan seorang hamba. Itu yang kedua. Satu dinar yang engkau gunakan sedekah kepada ahli miskin. Yang ketiga. Satu dinar yang engkau nafkahkan kepada ahli keluargamu. 4. Maka yang terbesar di antara 4 ini, pertama tadi apa dia? Digunakan untuk fisabilillah, besar tu. Kemudian dibelinya untuk memerdekakan hamba. Sekarang tak ada hamba lah, dululah. Kemudian disedekahkan kepada orang miskin, pun besar pahala. Satu lagi yang keempat, dinar yang digunakan untuk menafkahkan kepada ahli keluarga ni, memberi keperluan ahli keluarga. Maka yang terbesar pahalanya mana? Adalah yang kau nafkahkan kepada ahli keluargamu. Kita tengok Jadi ini yang kadang-kadang terlepas pandang para lelaki lah, ataupun para suami. Para suami ni terlepas pandang. Kenapa saya katakan terlepas pandang ni? Kes-kes perceraian di antaranya lah, bukan kita semua, ternyata ada yang bercerai ini disebabkan oleh tidak memberikan nafkah. Rupanya ada. Walaupun dalam kursus perkahwinan disebutkan Ustaz Wan Sulaiman, Ustaz siapa lagi, Ustaz Khalidi, memberikan penjelasan dalam kursus perkahwinan, bahawa bila kita orang kahwin kelak, jangan lupa toklah asas tok, di samping keimanan lah, menjaga aurat, menjaga
diri, solat dan sebagainya. Tetapi inilah para suami ingat, inilah kewajiban kamu ni, memberi nafkah. Bukan, jangan hanya fikir batin saja, seksual saja, tapi nafkah zahir itu penting. Itu penting. Itu penting sebenarnya. Yalah, kadang-kadang ada suami isteri yang memang dia sama kerja. Yalah, kalau suami tak bagi, lumayan, alhamdulillah. Ada isteri yang memang dia sudah bukannya apa, dia nak menumpuk perhatiannya mendidik anak. Aku tak kerjalah, walaupun aku ni degree, dia kata master kah, biarlah aku nak jaga anak, biarlah anak yang mendapat perhatian nanti. Abanglah kerja. Okey, abang kata okey, gaji aku ni cukup, melebihi keperluan. Okey. Maka dia pun terus di rumah. Tapi kesiannya bila berlaku perceraian maka isteri ini akan teraniaya. Kelang kabut dia mencari sumber ni. Insya-Allah, aku dah ada kerja. Walaupun aku dulu graduate, ada degree, yalah umur dah macam tu 30 dan 40 dah, cari kerja pun yalah persaingan cukup hebat di luar sana. Yang ada degree-nya, first degree, second degree. Jadi selang kabut. Jadi anak jadi berantakan. Anak jadi berantakan. Ada kisah, tak sebut siapalah. Ini di Singapura lah. Ketika dia bersuami isteri ni, berkeluarga lah. Dia bukan sebab cerai, tetapi meninggal. Kawan saya ini dia sama pernah belajar juga di Indonesia. Memang kami rapat lah kami dengan orang Singapura ni. Singapura pun banyak yang belajar juga. Jadi bila kita belajar ni, kita memang rapat dengan mereka ni. Bila saya balik ke Malaysia ni, ke Sarawak, Betulu, saya dengar dia sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia lah. Jadi yang kerja sepenuhnya adalah suaminya. Bila suaminya meninggal, maka isterinya pun tak tahu buat apa dah. Kalau kabut dia, sehingga kan anak dia terpaksa minta sedekah. Tengok orang Singapura ni sebenarnya dia orang berduit. Tetapi oleh kerana sebab ini tadi, maka itulah yang terjadi. Ini kes mati, meninggal maksudnya. Tapi kes bercerai ni banyak. Kes bercerai ni banyak. Sehingga kan sebab itulah kita dengar perempuan-perempuan sekarang ni takut mereka. Bila mereka ni habis graduate, maksudnya degree, dia kata, ibu lah kau kerja, suruhlah suami kau kerja. Takut. Mereka takut sebenarnya. Takut apa? Kalau diceraikan nanti apa yang akan ada duit ke tidak dia? Maka dia kata, aku tak apa, aku kerja juga. Kalau apa-apa hal adalah duit simpanan. Itu yang jadi sebab mereka ni rasa memang perlu untuk kerja. Padahal sebenarnya itu tergantung kepada berbicara. Berbicara suami isteri. Adakah dia perlu kerja atau tidak? Kalau anaknya perlu kepada perhatian, maka lebih baik. Lebih baik sebab apa? Kerana orang gaji yang jaga tak sama dengan ibu yang menjaga anaknya. Tak tengok. Tapi alhamdulillah itu bukan masalah yang paling besar. Tapi yang saya nak sebut bahawa ada di antara bapa-bapa ni tidak bagi nafkah. Bila tengok isteri dia kerja, dia tak bagi nafkah. Kata, bini aku ada kerja, cukuplah. Nya boleh beli nyampun apa untuk alat soleknya, untuk apa lagi nya, untuk baju dalamnya, apa lagi keperluannya lah. Apa-apalah, nya boleh. Duitnya cukup dah. Sebenarnya itu bukan kewajipan dia. Tengok tengok nafkah disebut nafkah zahir ni, makan minum, tempat tinggal, pakaian, ubat-ubatan kalau dia sakit, tempat tinggal, kenderaan jugalah kalau ada duit lebih. Itu siapa yang menanggung tu? Suami, bukan isteri. Kalau isteri pun dia ada kerja, kalau dia nak tolong itu sedekah daripada dia. Dia tidak wajib. Jangan pada suami menyatakan kau dah ada kerja, tolonglah aku, wajib kau nolong. Tidak, tidak. Dia mengeluarkan duit dia itu sedekah, bukan dalam kategori wajib. Itu kena tahu, para suami kena tahu. Jangan dia katakan kita sama-sama kita buat cari tu untuk anak kita. Walaupun sama-sama cari, tetapi kategori tak sama. Yang satu ni suami ni wajib, itu nafkah wajib. Kalau ini tidak ada disebut nafkah, itu adalah sedekah. Sedekah. Kalau dikeluarkan duit itu sedekah. Ada kes-kes kadang-kadang kita tengok, bila suami isteri ni shopping di supermarket, dia tahu isterinya ada duit,
Suami ni buat diam je. Part nak bayar tu action je buat, ada miss call apalah. Jadi yang bayar siapa? Isteri. Isteri tu memang dia timbang sangat timbang rasa. Abang aku tu. Okeylah aku bayar dulu. Itu dia kata dia bayar dulu. Tetapi yang kesiannya suami ni buat tak tahu bila sampai ke rumah. Ini berdosa sebenarnya. Itu berhutang tak? Itu berhutang. Dia kena tanya tu. Tanya tu. Berapa kita bayar tak? Sialah mahal tu 120 semuanya. Okey, kalau abang bayar. Mesti bayar. Sebab itu nafkah kita yang wajib keluarkan, bukan isteri. Walaupun isteri gaji besar daripada suami. Tengok itu kena faham tu. Kalau dia kata abang sial aku bayar separuh, ataupun kali itu aku bayar sempena anniversary kita. Itu jadi dia tak wajib. Jadi itu jadi sedekah dia. Dia dapat pahala sedekah isteri itu. Tapi kebanyakan, bukan kebanyakan, ada suami-suami di luar sana yang Nabi kesempatan bila isterinya ada kerja, kalau dia tak kerja memang dia kata yalah, kadang-kadang ada jenis suami ni bila part-part nak shopping ni sakit, rasa kesah dia. Aduh, habislah duit aku tu. Aduh. Ni list barang tak? Panjang gila kau tu. Panjang gila list barang tu. Susah hati. Susah hati dengan list bawang, garam, apa namanya, pencuci pakaian. Itu mahal sikit tu, naik harga. Telur dah naik, minyak, ya Allah naik. RM41 botol besar. Minyak dah naik. Sekarang naik turun sikit. Tengok sekarang ni menteri-menteri pun terpaksa berjaga malam, memikirkan macam mana nak jihad inflasi sekarang ni. Jihad inflasi. Jihad ni nak macam mana nak mengawal barang ni. Paksa ada yang mencadangkan agar projek-projek yang 30 juta ni dibeku. Macam mana nak buat ni? Kalau ada dibeku projek bangunan ni, pekerja-pekerja ni jadi menganggur. Tutup sana, buka sini, ataupun buka sini, tutup sana, serba salah. Itu ujian daripada Allah SWT sebenarnya. Ujian masya-Allah. Jadi pada suami ni kadang-kadang dia sangat resah bila belanja ni. Aduh, banyak gila tu. Itu bapak. 150. Ya Allah. Sebenarnya bila kita baca hadis ni kata saya suka ni highlight hadis ini. Maka yang terbesar pahalanya adalah engkau nafkahkan kepada ahli keluargamu. Ini keluarga untuk kita juga makan, termasuk keluarga kita. Dibanding kita sedekah di tabur-tabur masjid, kalau ada orang berjihad fisabilillah, tetap kalah. Untuk memerdekakan hamba, membeli hamba, kalau ada hamba tak ada sekarang. Tetap kalah juga. Orang miskin, fakir miskin, anak yatim, kita nak tolong. Tetapi kalau kita sedekah, mana yang paling besar? Ini paling besar, 2 kali ganda. 2 kali ganda. Tengok kalau ini kita bagi sedekah dia RM10 ataupun RM1 kali dengan 700, ya ini kali dengan 140. 2 kali ganda. Pahalanya. Nah itu. Jadi jangan kita rasa susah hati bila kita belanja, kita beli barang ni. Itulah sedekah. Tok sedekah tok. Letak dalam kepala kita ni sedekah aku tu, masya-Allah. Baru kita rasa ringan, kita rasa bangga pun ada rasa, alhamdulillah aku dapat sedekah. Dan hati kita itu jadi ada rasa berkata, bila kita sebut sedekah ni kita menghadapkan lebih mahal daripada Allah. Pahala yang kekal abadi, al-baqiyatus solihat. Al-baqiyatus solihat yang kekal, yang solihat, itu pahala yang Allah simpan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sesungguhnya, innama maksudnya hanya senya. Adatul hasr. Hanya senya. Pahala yang kamu dapat hari ini akan disempurnakan pemberiannya pada hari esok di hari akhirat. Wa man zuhzi'a 'anil wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia kata apa? Apa ayat tadi? Barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka, dimasukkan dalam syurga, maka dia sudah sungguh-sungguh berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan adalah kehidupan yang menipu semata-mata ataupun kesenangan yang sementara. Jadi
Wahai bapak-bapak, ialah saya di antara bapak-bapak juga. Janganlah susah hati bila kita mengeluarkan belanja untuk ahli keluarga kita. Sebab itu sedekah besar. 2 kali ganda daripada sedekah kita kepada fakir miskin. Sedekah kita kepada masjid, orang susah, orang miskin di hujung kampung sana. Kalau mungkin kita boleh kita sedekah kepada fakir miskin? Bukan. Sedekah juga. Sebab dia sangat memerlukan, kita sedekah. Yang balu memerlukan, mangsa kebakaran, kita sedekah. Tetapi kita cari, maksudnya bila kita berkesempatan memberikan belanja hidup dalam keluarga kita ni, isteri kita, anak kita, itulah kesempatan kita nak meraih ganjaran pahala. Barulah orang rasa seronok. Kata setiap kali dia membelanja anaknya sekolah, isterinya untuk beli makanan ubatnya, maka dia rasa, ya Allah, terimalah amal ibadahku ya Allah. Dia rasa kekal. Memang dia kekal, bukan rasa kekal, dia kekal, Allah simpan pahalanya. Berganda pula. Itu tu ya. Tengok lagi hadis yang lain ya. Ini cerita tentang apa orang ni bercerai sebab tak bagi nafkah. Dia tak faham bahawa nafkah ini wajib. Bukan hanya wajib, tetapi Allah gandakan 2 kali ganda besarnya. Begitu sekali ni Allah nak tarik ni supaya orang ni suka memberikan nafkah kepada ahli keluarganya. Jangan fikir untuk bila kahwin fikir dari segi apa, hubungan batin saja. Yang zahirnya nafkah, duit apa lagi itu kerana itu dia tak padan sebenarnya, tak seimbang tu. Tengok lagi hadis ni, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihim wa dinarun yunfiquhu ala dabatihim fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, rawahu Muslim. Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan seorang laki-laki adalah dinar yang dinafkahkan kepada ahli keluarganya. Itu yang dulu, ahli keluarganya, suaminya, anaknya. Seterusnya barulah dinar yang dinafkahkan untuk kenderaannya, untuk jihad fi sabilillah. Dan yang dinafkahkan kepada sahabat-sahabatnya yang berjihad fi sabilillah. Itu baru yang ketiga. Ada lagi hadis lain ni tuan-tuan dan puan An Ibn Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa rajulu ala ahli nafaqatan yahtabisuha fahiya lahu sadaqah." Muttafaqun alaih. Jika seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharapkan ridha Allah dan pahalanya lah, maka apa yang dinafkah itu menjadi sedekah baginya. Jadi jangan kita rasa kita terbeban. Bila kita terbeban tu dia tak jadi sedekah dia. Aduh, baru aku nak nyimpan duit tu, habislah. Kadang-kadang fikir macam tu tinggal lagi dalam akaun. Aduh, baru mak kumpul, baru 15,000. Susut lagi. Anak sekolah apa lagi. Itulah ganjaran yang kekal. Yang kita tengok dalam akaun kita tu 15, 20, 30, 100 ribu. Itu bila kita mati tak ada apa. Dia tak boleh transfer ke akhirat. Tetapi yang kita bagi ini dia transfer terus, online terus. Itu Masya Allah. Jadi itu kena faham. Jadi jika seorang lelaki menafkahkan kepada keluarganya dengan niat mengharapkan ridha Allah, Allah suka kepada dia, maka apa yang dinafkahkan itu menjadikan dia sedekah baginya. Jadi bila kita belanja untuk ahli keluarga kita, isteri kita, anak kita, mak bapak kita, mak mertua kita, bapak mertua kita, belanja untuk mereka, ialah pertama sekali memang ahli keluarga kita lah, anak isteri lah, barulah yang keluar-luar tu. Ada lagi satu hadis yang berupa amaran, berupa amaran ni. Kafa bil mar'i ithman ayudhai'a man yaqutuhum. Hadis ini selalu dibaca oleh juru nikah. Saya hafal di sini sebab apa? Selalu dengar berulang-ulang. Kafa bil mar'i ithman ayudhai' man yaqutuhum. Berulang-ulang saya dengar ni. Saya tak hafal daripada kitabnya. Saya dengar daripada juru nikah. Kafa bil mar'i ithman ayudhai' man yaqutuhum. Cukuplah dikira dosa bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami, apabila dia menelantarkan, membiarkan ahli keluarganya tidak diberi nafkah. Berdosa. Berdosa. Ada tak yang tidak bagi nafkah? Ada. Ada.
Saya teringat adalah hamba Allah ni. Dia ni Masya Allah, dia jaga betul kereta dia. Aksesoris ni dia jaga betul. Tapi bila bab belanja kepada beli barang dapur ni, isterinya yang kena. Rim ni kacau rim. Rem keretanya baru. Mana ada nafkah untuk ahli keluarga ni? Pergi ke rem. Pergi ke aksesoris kereta. Itu berdosa tu. Kalaulah sebabkan rim itu nak anak isteri tak makan, itu kena jual rim tu. Itu sebab apa? Itu sebenarnya bahagian untuk anak isterinya. Masya-Allah. Jadi itu tak wajib pun. Itu aksesoris, namanya aksesoris, perhiasan. Kalau pakai rim besi pun boleh jalan kata. Tengok Jadi ada suami-suami yang kadang-kadang yalah nyapon demand gila ataupun maksudnya perhatiannya kereta. Keretanya lebih Jadi ya ala kulli hal, mudah-mudahan kita tidak dianggap berdosa lah. Maksudnya tidaklah berdosa kita, maksudnya kalau kita terlupa. Kalau kita tak sengaja jam tadi jangan buat tak ingat suami isteri guna duit dia beli jangan buat lupa. Kalau dalam kereta berapa aku makan duit dia? Silalah banyak bang, RM50 jam. Ibu je. Bila isteri sebut ibu, okeylah. Tapi jangan setiap kali mengharap isteri kata ibu lah. Habis isteri. Suami itu kata, kelak aku bagi, kelak abang bayar. Jangan kelak, kalau boleh bagi kena ya. Kena ya. Lupa di rumah kelak. Lama dah abang si bayar tu. Kadang-kadang isteri tu berat dia punya lidah nak sebut yang dia guna duit dia tu. Itu kena tip untuk apa menawan hati isteri tu. Jadi itu hak dia, itu adalah hak dia, harta dia yang tidak wajib dia untuk bagi nafkah. Itu sedekah kalau dia keluarkan. Tapi bagi suami itu kewajipan. Ini yang tidak difaham oleh setengah suami, yang menyebabkan dia tak bayar nafkah dan akhirnya dibawa ke mahkamah cerai. Itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita ni termasuk ahli keluarga yang mementingkan hal-hal yang telah Rasulullah highlightkan ini, agar kita ni jaga insya-Allah. Jadi keberkatan ada di situ insya-Allah. Sebab kita buat kerana Allah insya-Allah. Jadi rasanya itu saja untuk malam ini. Mohon maaf kalau terlebih masa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.